Yang mendorong untuk buka madrasah ni ialah apabila melihat kesusahan anak-anak orang Sarawak sendirilah pergi belajar. Asal memang kita tak ada niat nak buka madrasah ni. Sebab maksud nak belajar ialah untuk supaya diri kita sendiri tahu perintah Allah, hidupkan agama. Tapi bila kita melihat ada kelompongan dekat sana, setiap kali anak-anak Sarawak pergi belajar, ada yang habis, kan? Tapi banyak yang tak habis belajar. Kan? Kami mau belajar Quran, tolong mak pak keluarga masuk syurga. Di redup wajahnya terpancar nur hamalatul Quran, pewaris kepada generasi yang membaca, menghafal, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kitabullah dalam setiap gerak kehidupan. Mereka adalah insan terpilih yang mendapat teduhan daripada Yang Maha Esa dan meraih ganjaran pahala atas kesabaran menghabiskan usia dengan mendampingi Al-Quran. Alif Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillah kita Sarawak ini, Haji Effendi merupakan antara pencetuslah madrasah tahfiz di Sarawak. Seperti mana kita tahu, Haji Effendi merupakan seorang pemain bola sepak yang terkenal di Sarawak, yang digelai oleh peminat-peminat bola sepak. Dengan niat yang untuk membantu orang Islam di negeri Sarawak ni, mereka pun boleh jadi hafiz Quran, belajar alim semua, boleh melahirkan hafiz daripada negeri Sarawak sendiri. Jadi alhamdulillah lah, semangat tu yang menyebabkan kita terus buka madrasah Darul Ulum ni lah. Masa sekarang ni pun dalam Sarawak ni kira pengajian tahfiz ni kira barulah. Macam Semenanjung dah banyak, kini kira baru. Jadi alhamdulillah dalam masa 10 tahun ni pun dah banyak dah pusat-pusat madrasah ni buka. Saya dulu lah, tak tahu apa pun. Masuk tu, saya masuk tu, memang tak tahu apa-apa. Lepas saya masuk tu, baru saya faham. Saya nak berubah.
Saya nak ubah sifat saya. Saya nak belajar Quran lah, suruh pandai. Saya nak bawa ahli keluarga saya masuk syurga. Begitulah untungnya anak-anak zaman sekarang. Mereka mempunyai ruang yang cukup untuk bergelar insan celik Al-Quran. Tidak seperti dahulu, bilangan pusat pengajian Islam di Sarawak boleh dibilang dengan jari. Walaupun hakikatnya, menjelang abad ke-19, keberadaan agama Islam yang disertai oleh pembangunan surau dan masjid di Bumi Kenyalang amat membanggakan. Namun masih ada yang tercari-cari destinasi yang tepat dalam menyelami ilmu agama. Ada banyak faktor yang mendorong. Yang pertamanya sebab cita-cita saya dengan Zaujah lah. Untuk anak-anak menjadi hafiz dan juga mendapat pendidikan dalam aliran agama di peringkat tertinggi. Yang keduanya kerana kami yakin dengan sistem pendidikan di pondok ataupun madrasah, kerana mereka ni konsisten dengan usaha mereka untuk meningkatkan kualiti pendidikan mereka daripada semasa ke semasa, dan juga mereka ni konsisten di dalam usaha untuk meningkatkan tahap disiplin, siasah dan juga jati diri dalam anak-anak lah, mengikut acuan Islam. Lagipun sebagai seorang Islam, bagi saya kita kena percaya kepada mukjizat Al-Quran. Kita kena yakin selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran, kita kasihi Al-Quran, kita pelihara Al-Quran, ya insya-Allah kehidupan kita akan dipermudahkan dunia akhirat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Mula-mulanya kita rasa macam banyak kekurangan dalam kehidupan kita. Banyak kelemahan dalam kehidupan kita yang orang tak nampak. Sebab orang melihat kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan adalah bila kita tak ada kehidupan yang sempurna. Kereta, rumah, kerja, duit. Dan kita Alhamdulillah sebagai seorang pemain bola sepak, walaupun zaman tu tidaklah semewah zaman ni, tapi duit zaman tu, kalau apa yang kita dapat masa tu memang besar, sehingga kita boleh buat rumah sendiri, kita boleh beli kereta dengan tak hutang apa semua. Tapi kita rasa macam ada kekurangan. Kan? Sebab kita tengok ibu bapa kita dah tua, jadi mereka pun macam, bukan mereka tidak gembira dengan kejayaan kita. Kita ada rumah, kita ada kereta. Nampak di sudut wajah mereka ada kerisauan yang sesuatu yang kita tidak dapat faham kalau mereka tidak beritahu. Rupanya ialah kerisauan mereka lah kalau mak mati nanti siapa lah nak sembayangkan, siapa nak baca Yasin kan. Tapi Alhamdulillah dengan dia sudah berhijrah, maka dia telah membuka madrasah tahfiz lelaki dan juga perempuan. Jadi di antara orang yang terawal membuka madrasah secara besar-besaran. Di Sarawak ni memang ada madrasah lebih awal,
tapi secara kecil-kecilan saja. Begitulah cara Allah menegur hamba yang disayangi. Siapa tahu? Muhammad Asyik tahu apa? 14 ha? 14 ke 17 sih? Waktu itu Haji Effendi baru memanjat usia 30 tahun. Sekadar tak Allah. Tetapi dia sudah disedarkan betapa sia-sia hidup ini jika dia tidak memulakan dengan sesuatu yang lebih bererti. Dan dalam Al-Quran ialah agama. Sarawak meneruskan kerja merlangan untuk mengesahkan kedudukan ke separuh akhir Piala Malaysia. Duka Johor berterusan dan Sarawak semakin garang meratah lawan. Ramos Sari membuka jaringan di minit ke-48 selepas persembahan kedua pasukan ini. Di separuh masa pertama agak hambar. Jadi Alhamdulillah berkat kita usaha sungguh-sungguh daripada kecil, minat tu memang ada sebab kalau tengok daripada dalam keluarga pun, abang-abang pun main bola dan mereka pun wakil Sarawak. Apabila kita masih ada macam main berkait dengan negeri, kita maknanya satu amanah. Kalau kita main tidak sepenuh hati, kita rasa macam bersalah. Sebab kita bukan main dengan kelab. Kan? Kalau kita main dengan kelab pun, kita dibayar pun kita rasa bersalah. Ini kita main dengan negeri kita, negeri Sarawak. Jadi kita rasa macam kalau kita tak bagi 100%, kita rasa macam bersalah, khianat pada rakyat Sarawak. Kan? Jadi sebab tu kalau orang tengok saya main, selagi saya boleh berlari, saya akan berlari. Tatkala Hidayah menjentik kalbu, bekas sayap kanan pemain skuad Bujang Senang yang berasal dari kampung Gita Kuching Sarawak tidak lagi menoleh ke belakang. Sebaliknya terus meniupkan whistle penamat kepada bidang yang diminati selama ini. Malah Effendi juga tidak tahu di mana kekuatan yang diperoleh kerana pada saat namanya dijulang sebagai Speedy Gonzales, ketika itulah juga Effendi memetik hikmah yang atur mengisi baki usia. Larik pertama setelah menamatkan karier bola sepak pada tahun 2000, Effendi ke Jerantut Pahang dan Seri Petaling Selangor untuk mendalami ilmu agama bermula 2003. Alhamdulillah saya rasa berkat doa orang tua juga dan azam yang besar tu, Allah SWT temukan saya dengan satu usaha lah. Semua kita tahu usaha dakwah dan tabligh kan. Satu usaha yang maknanya niat untuk memperbaiki diri. Tak ada niat nak baiki orang, nak baiki diri. Alhamdulillah sebab keluar 3 hari. Walaupun masih main bola masa tu 97, saya berhenti tahun 2000. 97 saya dah mula ikut usaha ni. Walaupun masa terhad, tapi alhamdulillah. Dah mula belajar Quran, panggil ustaz datang ke rumah. Ustaz daripada Indonesia dekat Sarawak ni. Waktu 90-an ni, 80-an, 90-an, sekarang ada tapi tak banyak dah. Semua ustaz-ustaz daripada Indonesia, mereka akan pergi rumah ke rumah. Satu hari 5 rumah mereka mengajar. Jadi saya ambil satu orang ustaz, dia mengajar saya waktu maghrib isyak. Panggil dia datang, mengajar. Alhamdulillah daripada sana mula belajar Quran. Alhamdulillah. Perjalanan awal Madrasah Tahfiz Darul Ulum Islamiyah berlangsung begitu selesa. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.
Allah mempermudahkan setiap langkah yang diatur dengan sempurna. Hari demi hari, kesedaran ibu bapa terhadap pendidikan tahfiz dan agama semakin meningkat. Mula-mula memang rasa gementar, tapi bila dah lama rasa okeylah. Cita-cita saya nak jadi saintis yang hafaz Al-Quran. Sini kita ada kaedah lah. Setiap madrasah dia ada kaedah masing-masing. Ada yang daripada Iqra, ada Muqaddam, ada yang kaedah masing-masing lah. Tapi sini dia ada Nurani kaedah. Dan sepanjang tahun tu kita buka untuk interview. Kita tak letak hari, tak letak tarikh. Asal datang, terutama sekali kalau macam pelajar-pelajar daripada luar, daripada Kuching ni, kita tengok kemampuan dia. Kalau dia datang, keadaan dia serba kurang, nak patah balik tu jauh, dia boleh masuk, lepas interview tu masuk terus, on the spot. Kalau kita tak mampu mendidik anak-anak kita, kita kena cari dan menghantar anak-anak kita kepada guru yang hak. Al-Quran adalah ubatnya. Di samping menghafaz Al-Quran, setiap hafiz dan hafizah wajib melengkapkan 3 peringkat pengajian yang mencakupi ilmu qiraati, tafsir, fiqh, sejarah serta akhlak dan adab yang secara ringkasnya menjelaskan makna Darul Ulum itu sendiri yang membawa erti gedung pelbagai ilmu. Bapa untuk tarik hati orang tu supaya nanggap akhlak orang Islam. Jadi masya-Allah hari tu kita tangga. Bab adab ni memang nak hafal Quran ni adab lah paling penting. Sebab dengan adab tu insya-Allah kita kalau belajar macam mana pun, tapi dengan adanya adab kita akan direct terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas adab barulah mencari ilmu. Kita mesti faham adab, baru faham ilmu. Yang lebih penting adab. Mun kita sadar adab, ilmu kita si berkat. Mun ilmu si berkat, saya ada guna. Sebab kita si tahu adab, kayak kita pula madrasah. Pelajar masuk, pelajar akan jadi sadar adab kita. Yalah, mun kata Nini Ahmed lah. Mun belajar sedar adab, berarti pelajar yang kita ajaklah sedar adab kita juga. Saya ingin mereka ni betul-betul menjadi hafizah yang hakiki, dan selain menghafal Quran, mereka juga paham maknanya sehingga mereka mudah untuk mengamalkannya dalam kehidupan mereka masing-masing, dan mereka bisa menyampaikannya lagi untuk orang yang banyak, untuk halayak banyak, sehingga insya Allah kita sama-sama mendapat ridha Allah. Itu tujuan utamanya insya Allah. Saya nak jadi seorang ustazah. Saya nak beritahu semua orang yang hafizah ni bukan setakat baca Quran. Ada juga benda lain yang akan dibelajar tentang agama Islam. Setiap yang baik pasti ada halangan. Namun bagi Haji Effendi Julahi, perjuangannya untuk melahirkan para qari, qariah, hafiz, hafizah maupun mursyid muadid di Sarawak belum selesai. Semangat juang yang datang tidak ubah kata-kata Hasan Al-Basri. Pembawa Al-Quran itu sama seperti pembaca surat cinta dari Rabbnya. Direnung pada malam hari, diamal pada siang hari, tidak akan jemu. Malah satu muka tertinggal, hati merindui setengah mati. Setiap rumah yang di dalam bumi Sarawak ni ada orang yang boleh baca Quran. Kan, boleh baca Quran. Setiap orang boleh baca Quran, dan bagus kalau setiap rumah ada satu orang hafiz Quran. Harapan yang paling besar ialah macam mana nak buka satu madrasah dalam pengajian bahasa Arab sebenarnya. Sebab kesinambungan pengajian hafiz selepas dia mendapat sijil yang paling tinggi syahadah ialah pengajian bahasa Arab. Jadi ini yang kita cita-citakanlah. Detik waktu
terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Qad wal Qur'ani dzikr balil ladina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala ta'ina manas wa'ajibu an ja'ahum mundirum minhum wa qala